Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Hari ini kita sambung belajar ulang kaji pelan dan dongakkan SPM 2021. Okay. So sebelum kita pergi ke soalan yang kita nak bincangkan yang cikgu dah bagi, so kita recall balik lah. Kita recall balik. Okay, kita recall balik apa itu pelan dan dongakkan. Okay. So pelan dan dongakkan. Pelan dan dongakkan. Okey, okey. So pelan dan dongakkan ni, okey, dia ada dua jenis permukaan. Okey, dia ada dua jenis permukaan. Jenis permukaan. Okey. So permukaan pertama dia melengkung. Okey, permukaan yang kedua rata. Mana dia? Okey. So kalau cikgu lukis satu kon, okey, kon yang keliling dia ni dia melengkung kan? Dia melengkung kan? So kalau cikgu ada sebuah silinder, okey, yang keliling ni permukaannya melengkung kan? Okey, so itu melengkung. Okey, kita tukar warna pula biru. Lepas tu dalam kon ni dia ada tapak. Okey, so tapak ni permukaannya rata. Sama juga silinder, penutup dia ni rata. Kalau tak rata macam mana dia boleh duduk tegak kan? So dia punya tapak ni pun rata. So pelan dan dongakkan dia sebenarnya ada dua jenis permukaan, melengkung dan rata. So yang rata ni, okey, dia boleh juga dipanggil sebagai satah. Boleh dipanggil sebagai satah. Okey, satah. Okey, dia boleh juga dipanggil sebagai satah. Satah tu apa? Satah ialah permukaan rata. So yang cikgu lorikkan ini satah. Ini satah. Ini satah. Okey, itu satah. Lepas tu satah ni boleh pecah kepada tiga kategori pula. Yang pertama, mencancang. Okey, mencancang ni macam mana? Dia tegak. Okey, contoh cikgu ada buluh. Okey, cikgu ada buluh. Cikgu cancangkan dia dekat tanah. Cancangkan dekat tanah. Cancang. Okey, so dia mencancang, dia menegak. Jadi kalau cikgu ada sebuah prisma, okey, prisma tegak ni macam ni. Okey, dia sengit permukaan dia. Okey, mana satu satah mencancang? Saya buat di 3D Okey, boleh. Mana satu satah mencancang? Satah mencancang ni yang cikgu lori ni. Okey, ini dan sana. Itu satah mencancang. Dia tegak. Okey. Yang kedua, mengufuk. Okey, mengufuk. So, cikgu pakai rajah yang sama supaya awak lebih faham. Okey, kalau cikgu tukar nanti awak confuse sana lain, sini lain kan. Okey, sama juga prisma. So ini side belakang dia yang kita tak nampak. Yang tak nampak tu kita pakai garis putus-putus. Yang kita nampak ni kita garis betul. Garis betul ni namanya garis pandu So mana satu mengufuk? Mengufuk ni dia punya tapak dia ni. Mengufuk ni senang kita tapak yang mendatar. Okey, mengufuk. Okey, dia mengufuk. Dia mendatar. Kalau yang kita ada paksi, catakan disiplin. Okey, ini paksi X, ini paksi Y kan. So ini mencancang.
Okey, manakala paksi X ini mengufuk. Okey, so kita ada 3 tadi cikgu kata. Yang pertama mencancang, yang kedua mengufuk, yang ketiga satah condong. Ada yang kata condong, ada yang kata sending. Samalah ni. Okey, so kalau cikgu buat rajah yang sama, okey, saya ingat pula. Okey, cikgu guna rajah yang sama. Saya ingat juga tak apalah. Okay, ini prisma. Okay, prisma. Belakang dia ada garis putus-putus. Garisan yang sisi yang sebelah belakang yang kita tak nampak. Cikgu pakai putus-putus. Okey, satah sending ni, condong ni yang ini. Ini satah sending. So dalam pelan dan nongakkan, okey, dia terbagi kepada 2 jenis permukaan, melengkung dan rata. Melengkung, rata yang tapak ataupun atas dia penutup. Kemudian rata ni pula terbagi kepada 3 jenis. Rata permukaan rata, permukaan yang kalau kita berdiri tak jatuh, tegak macam dataran. Itu buat kita dalam pelan nongakkan dia suka guna perkataan satah. Okey, so siapa yang tak tahu satah, satah ialah permukaan yang rata. So satah pula tak semestinya rata pula. Okey, satah pula ada 3 jenis satah. Satah mencancang, dia menenggak macam ni. Tapi rata, nampak tak rata? Satu mengufuk, dia punya tapak. Okey, permukaan rata ni sending. Dia permukaan rata ni, cuma dia sengit dia punya kedudukan. Okey, seterusnya. Okay. Selain kita nak belajar basic tentang permukaan dan jenis-jenis satah, so kita nak belajar juga garisan. Dalam pelan nongakkan pun dia ada guna istilah garisan. Okey, bawah sikit. Garisan. Okey, garisan. Kita pakai kali lain. Okey, garisan So, cikgu guna rajah yang sama. Saya ingat Okey. Ini adalah prisma. Okey, boleh Okey. Belakang ni garisan yang kita tak nampak. Kita buat garis putus-putus. So, pada prisma ini, okey, terdapat 2 jenis garisan. Okey, so garisan yang nampak ini. Okey, so prisma garisan ini garisan yang terang ni kita panggil garisan padu. Okey, yang bentuk dash ni kita panggil garisan putus-putus. Okey, garisan putus-putus. Maksudnya dia terlindung. Okey, yang ini yang nampak di mata kita, depan lah. Okey, yang mantap nampak di depan kita. Kemudian dia kalau garisan yang mencancang ini, okey, cikgu pakai warna lain. Nah, ini garisan normal kepada yang biru ni. So yang biru ni dipanggil garisan normal. Okey, garisan normal kepada satah mengufuk. Kalau dia bentuk prisma macam ni, okey, dan ada garisan kat sini, okey, ini 90 darjah. Garisan ini adalah garisan normal. Okey, sama ini. Okey, 90 darjah. Macam prisma tadi, ini sebab dia 90 darjah. So ini garisan normal. Garisan normal kepada siapa? Garisan normal kepada satah mengufuk ini. Garisan normal kepada satah mengufuk tapak dia. Okey, satah mengufuk kepada dia punya tapak.
Okey, so kita dah belajar pelan dan dongakkan. Dia terdiri daripada permukaan rata, permukaan melengkung. Kemudian permukaan rata dia ada 3 jenis. Rata pun dipanggil sata, sata mencencang, sata mengufuk, sata sendik ataupun sata cundung. Okey. Kemudian kita belajar garisan padu, garisan yang kita nampak, garisan putus-putus adalah garisan ataupun sisi yang terlindung. Okey. Okey, kita sambung lagi. Okey. Okey, kita sambung lagi satu. Dalam pelan dan dongakkan, okey, kita tukar pen lagi. Ambil purple pula. Dalam pelan dan dongakkan, okey, yang awak belajar semasa tingkatan 3, ada awak akan jumpa perkataan unjuran ortogon. Okey, kalau awak masih ingat masa tingkatan 3, awak ada lukis pelan dan dongakkan. Okey, ada garisan kat sini, sini ada raja, sini ada raja, sini ada raja. Kalau masih ingat lah. Okey, so macam mana nak tahu raja ni? So contoh ini prisma. Ini prisma Dia suruh kita lukis pelan dan dongakkan. Dia punya anak panah sini Y. So kalau anak panah sini Y, awak pilih dia punya itu di sini. 45 darjah ni di sini. So 45 darjah di sini, sini sebelah dengan sudut 45 darjah ni ialah pelan. Pelan pelan, sini mesti D, sini mesti S. Okey, cikgu nak senang ingat, cikgu sebut pedas. Pedas, PDS. Okey, atau nak buat SOP pun boleh jugalah. Okey, senang pedas. So ini D, ini S, ini sisi. Okey, ini depan. Depan. So mana depan? So ini depan. Lukis bendanya di sini. Ini depan. Kita lukis. Mana sisi? Ini sisi. So dia punya raja ni mesti sama. Okey, ukuran ini mesti sama ukuran ini. Okey, kemudian atas dia ada sisi ini. Ada sisi ini. Okey, kemudian ini pelan. Pelan ialah permukaan yang tengok daripada atas. Okey, so daripada atas dia adalah permukaan segi 4. So sisi yang cikgu tebalkan ini pakai warna lain Sisi yang ini merah ini mesti sama jarak dengan dia. Okey, jarak dia sama. Okey, manakala sisi hijau ni mesti sama tinggi dengan ini. Okey, buat garis putus-putus. Okey, satu lagi, sisi yang belakang ini mesti sama tinggi dengan ini. Mesti sama tinggi. Yang ini, yang ini sama tinggi dengan yang ini. Okey, so yang ini kalau digaris putus-putus dan dia turun kat sini, mesti sama. Okey, so unjuran ortogon. Okey, so ini kalau nak lukis pelan dan dongakkan lah. So kita balik pada unjuran ortogon. Kalau masih ingat dah nanti kita tengok soalan. So unjuran ortogon, kalau cikgu lukis sebuah prisma tegak macam ni. Okey, cikgu ambil lampu suluh. Okey, cikgu ambil lampu suluh, cikgu suluh. Okey, kat belakang ni dia akan menghasilkan bayang-bayang kan? Dia akan menghasilkan bayang-bayang. So bayang-bayang ni lah dipanggil unjuran ortogon. Okey, permukaan yang belakang ni. Okey, so kalau dia pelan, okey, unjuran ortogon dia yang bawah. So ini unjuran ortogon
Ini unjuran ortogon. Okey, imej yang terbentuk pada satah mencancang, atau mengufuk. Imej yang terbentuk maksudnya hasil kita suluh lah dengan objek berserenjang dengan satah tersebut. Berserenjang ni maksudnya sama dengan berserenjang ni sudut 90 darjah lah. Okey, ini sudut 90 darjah, ini sudut 90 darjah, berserenjang. Okey, boleh. So dalam istilah yang ada dalam pelan dan dongakkan ni. Okey. So kalau kita tengok unjuran ortogon, okey, kita ambil rajah macam ni. Okey, dia tegak macam ni. Okey, garis. Okey, ini adalah prisma. Okey. Okey. So sekarang ni kalau dia minta kita lukis pelan tengok daripada atas. Bayangkan awak naik helikopter. So apa yang awak nampak? Awak akan nampak sebuah, okey, benda ni dia punya tiang ni awak buang. Tiang ni awak buang. Yang saya tik buang. Okey, awak kemikkan ke bawah. Awak turunkan ke bawah. So ini dia punya tapak. Okey. Kalau cikgu lukis, so ini dia punya tapak. Okey, so ini dia punya tapak. Okey, kemudian ini adalah permukaan yang atas ni. Kan tiang ni awak dah tombangkan, so dia akan jatuh ke bawah. Pak, sini. Okey, so permukaan yang kuning ni, yang sikit kuning ni, dia tak nampak daripada atas. Okey, tetapi permukaan yang purple ni, dia nampak daripada atas. So ini yang purple. Okey, so inilah pelan. So bila soalan minta lukis pelan, awak bayangkan dia punya tiang tu awak buang. Okey, kemudian awak lukis tapak dia dulu. Okey, lukis tapak bawah ni dia dulu, satah mengufuk dulu. Kemudian kalau pelan tu memang satah mengufuk lah. Satah sending. Yang terlibat ialah mengufuk. Kalau pelan mengufuk dan condong. Orang lama panggil sending. Yang saya ingat. Okey, jadi hanya tapak dia hijau yang kita nampak, yang boleh nampak daripada atas, yang merah dan yang purple. Kuning ni dia tak nampak. Yang kuning kita tak lukis. So dia akan menghasilkan pelan bentuknya macam ni. Ini pelan. Okey. So unjuran ortogon ialah lukisan pelan dan dongakkan. So ini pelan. Okey, pelan. Okey, pelan. Okay, kita padam yang dulu Kelas rumah saya riuh sikit lah Suami saya pun cikgu juga. Dia mengajar sains sukan. Tak boleh nak dielakkan lah. Okey, kita padam sikit supaya awak tak pening kepala semak sangat rotan kan. Okey, ini cerita pasal pelan. Okey, sekarang kita nak cerita pasal dongakkan. Okey, dongakkan. Guna pakai hijau lah Okey, dongakkan. Okey, tadi dah pelan, yang ini dongakkan. So dongakkan, dalam pelan dan dongakkan ni dia ada dua jenis. Okey, dia ada depan dan dia ada sisi. Sebab tu cikgu sebut pedas tadi. Pelan, dongakkan depan, ini sisi. Pelan, depan, sisi. Pelan, depan, sisi, berdesi. Bolehlah ikut bawa lah So kita guna rajah yang sama supaya lebih faham. Saya lukis kat sini prisma ni. Ini dia tegak, ini dia sending. Saya saja ambil yang sisi sending supaya nanti awak jumpa soalan yang ada sisi sending macam ni, awak faham. Okey, ini 90 darjah. Okey, ini garisan putus-putus, garisan belakang yang kita tak nampak.
Okey. Bolehlah So depan. Mana depan? So ini depan. Okey. Depan. Dia X. Kadang-kadang dia label X, kadang-kadang dia label Y. Depan mana? Ini yang depan awak. Ya, yang depan awak ni. So kalau kita nak lukis, kita bayangkan kita ambil lampu suluh, kita suluh dia. Okey. Apa yang kita nampak bayang-bayang kat belakang ni? So dia mesti berbentuk macam ni. Okey, bayang-bayang yang terhasil. So itu yang kita lukis. Okey. So ini adalah depan. Okey, ini adalah depan. Okey, ini kena lukis tak garisan bawah ni? Tak perlu. Okey, apa yang kita nampak ini, garisan belakang ni tak perlu lukis. Okey, so kita guna rajah yang sama. Okey, kita guna rajah yang sama. Ini sending. Okey, sisi yang tengok daripada sisi 4cm. So dari sini apa yang awak nampak? Okey, permukaan mana yang nampak? Permukaan yang pertama awak nampak ini yang depan. Okey, gini. Kalau dia nak lukis sisi, okey, langkah pertama, okey, awak bayangkan awak ambil lampu suluh, awak suluh dia. Apa bayang-bayang yang terhasil? So ini bayang-bayang terhasil. Okay. Lukis dia punya, senang kita lukis belakang dia ni dulu. Lukis belakang dia ni yang besar ni dulu. Okey, bayang-bayang yang terhasil tu dulu. Okey. Kemudian, okey, apa lagi sisi yang awak nampak? Okey. Ini permukaan satah mencancang. Kalau sisi kita, pandangan sisi kita lukis yang mencancang. Purple satu yang mencancang Okey, yang kedua yang hijau ni, ini mencancang. Okey, mana lagi yang mencancang? Okey, kita ambil color merah. Ini satu lagi mencancang. Ini boleh tak? Okey, ini pun boleh. Dia sebab dia sending ni. Sebab dia sending. Okey, yang kuning ni hijau Yang ini pun ambil juga. Okey, dia sebab sending. Tetapi kalau rajah tu macam ni, tegak macam ni tegak. Yang ini nampak. Yang ini nampak. Yang ini tak nampak. Tapi disebabkan dia sending, dia nampak ni. Jadi masa lukis nanti, ini yang hijau, dia duduk tengah-tengah. Yang ini. Okey. Yang hijau tu atas ni. Ini. Okey. Yang merah bawah ni. Okey. Yang belakang ni, yang belakang dia. Okey. So bila awak lukis, dia akan berbentuk macam ni lah. Tak perlu lurik. Cikgu nak fahamkan tu. Sebab tu cikgu lurik. Okey, sekarang saya harap awak dah faham basic pelan dan donghakan, apa itu unjuran ortogon, mana satu pelan, mana satu sisi, mana satu depan, mana satu satah condong, satah mengufuk, satah mencancang. Okey, permukaan rata, permukaan melengkung. Okey. Okey, kita pergi ke soalan ulang kaji kita Okey, ini soalannya. Okey, ada saya pula kat tepi ni. Okey, anda tidak dibenarkan menggunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini. Okey, tak boleh guna kertas graf, maksudnya kertas kosong. Kalau kita nak mula-mula belajar lukis pelan dan donghakan, kita akan lukis atas kertas graf. Sebabnya dia ada garisan yang memandu kita untuk melukis. Tetapi kita kena buat latihan banyak kali sebab soalan SPM dia memang meminta awak lukis atas rajah kosong. Okey. So kita dah belajar basic tadi, istilah-istilah. So kita tengok. Dia kata kat sini, okey, diberi satah IJKLMD. So satah, so kita dah belajar kan satah permukaan rata. Di atas satah mengufuk, kita dah belajar kan mengufuk, USRP. Mana USRP? USRP. So ini dia mengufuk, dia menegak lah. Satah mengufuk. Diberi satah IJKLMD
terletak di atas EJKLMD. Okey, terletak di atas satah mengufuk. Okey, USRV merupakan satah condong bawah. Ini satah condong, bawah ni satah mengufuk. Kita dah belajar tadi. Ini condong PQ. Okey, PQ sama dengan TU. TU sama dengan PQ. Jaraknya sama. Okey, dan dia kata 3. So kita letak siap-siap 3. Okey, dan dia kata ada maklumat lagi tak? Tak ada. Okey, lukis dengan skala penuh, dongakkan gabungan pepejal itu pada satah mencancang. So mencancang tegaklah yang selari dengan EJK. Mana EJK? So ini EJK. Dia nak mencancang. Okey, dari EJK. So mencancang ni yang tegak ni lah. So kita tengok. Okey, dari Y dia kata. Jadi, so kalau dari Y ni, yang cikgu color hijau ni kita lukis. Okey, ni dan ini. Yang sisi lain semua kita tak nampak. Okey, kita nampak ini sahaja. Jadi, dia minta lukis dengan ukuran yang betul. Awak kena guna pembaris lah. Guna pembaris. Mesti 8 cm. Okey, ini tapak dia kat sana 8 juga. Sebab 4. Okey, 4. Bawah ni berapa? Okey, kita tahu. Sini 4, yang ini ni berapa ni? Okey, so ada tujuan dia bagi kat sini 3. Okey, ini 3, ini 4. Okey, ini ni berapa? So ini 4. Okey, kalau sini 3, kita keluarkan sini 3. Okey, ini 2. Sini 2. So kalau sini 2, sini pun 2. So sini 2. So sini ada 4. So ada 2. So garis kita boleh. Okey, so kita akan lukis macam ni. Okey, kita cikgu tadi. Soalan yang pertama Soalan yang pertama. Okay. Ini permukaan yang ini. Okey, saya label sebagai A lah Ini A, ini B, ini C. Ini A, ini B, okey, dan ini C. So ini 4, ini 2. Okey, 4, 2. So sini 4, sini 2, sini 2. Tinggi ni, dia ada cakap tak? PQ sama dengan TU. Tinggi dia ni. Tinggi ini. Macam mana kita nak tahu tinggi ni betul ke separuh? Dia tak ada kata RS tu apa Kalau kita bagi 2 kat sini, sini 3, sini 4. So, kalau garis kat sini, kalau sini 3, sini 4, sini 5. Okey, sini 5. Ini 2. Ni kita nak tahu tegak ni berapa. Okey. So kita nak tulis berapa Okay, kalau dia bagi kat skema ni, sini 4. Maklumat ni macam tak cukup So ini 4. Dia tak cakap. Dia cuma bagi maklumat sisi tu 3 je. Okay, sisi tu 3. Ini 3. Okay, kalau sini 3, kita keluarkan rajah ni. Ini 3, belakang ni. Kalau ini 3, sini 4, sini 5. Okay, sini 5. So tinggi ini USRV merupakan satah condong. Okay, satah condong. So sini 2, ini 3. Okay, cari jarak ni.
Okay, so dia ada 4 markah kat sini. So pelan gabungan pepejal itu. So ini jawapan soalan A. Okay, pelan gabungan pepejal itu. Pelan. So pelan tengok daripada atas. Lukis betul-betul ikut ukuran dia. So daripada atas, okay, kita padam balik supaya awak tak pening. Okay, kita jawab yang B pula. Okay. Soalan ini macam tak berapa komplit Nanti kita cuba soalan lain. Mungkin awak lebih faham lah Ataupun ada missing yang cikgu tak dapat tadi. Okay, kita try guna color biru. Okay, kita jawab yang B pula. Dia nak pelan. Pelan, awak bayangkan awak nak helikopter, awak tengok daripada atas. So apa yang awak nampak? Permukaan yang cikgu colorkan biru ni. Okay, so ambil pembaris, garis. Sini 4, sini 4. Okey. Dia tegak tau, jangan garis condong. Dia tegak, ini 90 darjah ni. Okey, tegak. So dia terbagi 2 kat sini dan dia panjang kat sini. Dia macam trapezium lah So sini 4, sini 3. Ukur pembaris ini 4 cm. Ini 4 cm. Ini 3 cm. So ini 4 cm. Ini ni nak tahu macam mana. So dia separuh So ini 2. Okay. So ini garisan yang kita nampak. Kemudian ada garisan UT yang kita tak nampak ni. Okay, kat sini. Kat sini ada T kat sini. Okay. Ini garis putus-putus yang kita tak nampak. Ini garis padu. Okey. Cikgu lupa nak bagi tahu, setiap sisi ni awak kena labelkan dia. Okey, kita balik semula A tadi. So A tadi kita tengok dari depan kan. Ini E. Okey. Kita lukis baliklah Yang A tadi, okey, dia nak daripada depan. So ini rajah yang terhasil. Okay, awak kena labelkan dia. Ini ukur betul-betul 4 cm, 4 cm. Sorry, ini 2 cm, ini 2 cm, 2 cm, sini 4, sini 2, sini 2, sini 4, 4, 4. Ukur betul-betul guna pembaris. Kemudian, lepas awak dah ukur, nak tulis nombor 4 tu pun boleh, tak nak pun boleh. Kemudian jangan lupa label. So, kita nampak E. Belakang garisan ni ada huruf D. Kita letak slash D. Yang depan tu tulis kat depan, yang kita nampak. Yang terlindung tu kita tulis di belakang dia. So ini depan dia J. Belakang garisan J ni ada huruf M. Slash M. Ini K, belakangnya L. K, belakangnya L. Ini ada U, belakangnya T. Ada U, belakangnya T. Ini S, belakangnya tak ada apa-apa. So dia tulis S je lah. Ini R je lah. Ini V. V. Okay, depannya V. Belakang tak ada apa-apa. Okay, P. P, belakangnya Q. P slash Q. So ini depannya F, belakangnya G. Depan F, belakang G. Kena label macam tu. So yang kedua tadi dia soalannya pun hilang Okey, saya faham. Kenapa dia hilang? Okey, ini slide tadi. Ini slide kedua. Okey, cikgu sediakan slide sebenarnya. Okey, untuk jawab soalan B, dia minta pelan. Kita lukis daripada atas. Okey, so apa yang kita nampak adalah permukaan satah mengufuk yang cikgu lukis ini. Okey, so lukis jangan sending macam tu. Awak kena lukis tegak 90 darjah pakai pembaris. So ini tegak. Ini 4. Okey, 4. Ini 8. Okey, sini ada 4. Okey, tengok daripada atas pelan. Okey, yang kita lorek merah. Okey. Okey, ini 4. Sini 2. Sini 4. Sini 8. Okey, yang ini kita just tarik je lah. Okey, selain permukaan satah mengufuk yang kita nampak daripada atas, untuk melukis pelan, okey, awak kena buang tiang dia. Buang tiang dia ni
buang tiang dia ni, dan awak kemetkan. Contoh, bila tiang ni awak tombangkan, automatically benda ni dia jatuh ke bawah. Dia bentuk macam ni, kan? Dia jatuh pak ke bawah. Okey, jadi yang ini garisan ni kita tak nampak. So daripada atas kita tak nampak ini. So yang tak nampak ni kita buat garis putus-putus. Okey. Kalau nak melabel pelan, kita kena tengok daripada atas. Tadi kita tengok daripada depan, kan? Dongakkan depan. Sekarang pelan. Bila pelan daripada atas, F dulu baru E. F dulu baru E. F mana? Di sini. F dulu baru E slash, macam tu. P dulu baru J. P dulu baru J. Okay. V U K. V U K. R S. R dulu nampak, baru S. Okay. Yang ini T tak nampak, yang titik putus-putus tu T. Yang ini Q baru M. Q slash M. Kita nampak G, bawah G ada D. G, D. Okay. So dah ada garisan padu, ada garis putus-putus, ada label sisi, ukuran betul, dan ada label dia punya bujur. So insyaAllah dapat markah penuh. Okay. So ini untuk soalan yang pertama. Okay. Okay, ini soalan yang kedua. Soalan kedua dikata rajah 11, maksudnya soalan yang ke-11. Kertas 2. Dia memang area situ 11, 12, 13. Rajah 11 menunjukkan gabungan pepejal yang terdiri daripada separuh silinder tegak. Yang ini, yang melengkung ni. Silinder tu dia macam tin lah, tin susu, tin apa yang melengkung macam ni, tin keripik kentang awak. Okey. Dia dan sebuah prisma bukan prisma tegak dengan tapak segi 4 sama. Okey, kat sini ada maklumat. Dia kata tapak segi 4 sama EFGH. So kita tanda siap-siap sebab ada tujuan tu dia bagi maklumat. Segi 4 sama yang terletak di atas mengufuk. Kita dah belajar sata mengufuk. Sata EFJML mana? EFJML. Oh, yang depan ni. Okey. Yang depan ini. Yang depan ni. Okey. Dia kata sata EFJML ialah keratan rentas seragam prisma tegak itu. So dia potong. So bila dikata keratan rentas itu sebenarnya tapak dia. Titik J dan titik K masing-masing 4 cm. 4 cm tegak di atas titik QR. Okay, ini Q, ini R. So J, Q tegak. K, R dikata terletak pada sudut tegak kat sini. Okay. Kemudian dikata diberi lagi maklumat QF sama dengan RG. QF sama dengan RG. Dia kata 1 cm. Okay, 1 cm jarak dia ni. Yang saya garis merah ni lah. QF sama dengan RG 1 cm. Dan CL, mana CL? CL, okay, ini CL. Dia kata sama dengan DP. 2 cm. 2 cm. Okey. Lengkapkan lukisan di ruang jawapan dengan melukis pelan dan dongakkan daripada arah X. Arah X maksudnya depan lah, bukan sisi. Depan dan pelan. So dia nak suruh kita lukis pelan dan depan. Okey. So kita tengok. Okey, ini yang dia bagi tadi. So kita lengkapkan balik. Sini 2, sini 2. Ini ada garisan tegak. Ini ada garisan tegak 90 darjah. Ini 1 cm. Ini 1 cm. Tapak ini segi 4 sama. Okay, segi 4 sama. Itu maklumat yang diberilah. Okay, lengkapkan lukisan di ruangan jawapan dengan melukis pelan dan dongakkan daripada arah X. So dia dah buat Y kat sini. So Y kat sini. Jadi yang macam saya ajar tadi, masa kita belajar tingkatan 3, kita belajar pelan dan dongakkan. Sisi ni mesti sama di sini. Tinggi pula
dia mesti sama, ada jarak kat sini. Okay, so ada jarak di sini. So garis dia mesti sama. Dia mesti ada garis putus-putus di sini. Okay, jarak dia mesti sama. So kalau sini M, sini mesti N. Kalau sini K, sini mesti K. Kalau sini G, mesti sini G. Okay, so dia nak dongakkan daripada arah X. Daripada arah X. Okay, so yang kita nampak daripada arah X adalah silinder ini yang kita nampak, dan kita nampak permukaan ini. Ada lagi tak permukaan lain yang kita tak nampak? So kita nampak ini saja. So bentuk dia akan macam ini. Okay, tegak, sengit, tegak macam ni. Okay, draft dulu, jangan terus lukis. Okay, draft. So tinggi dia 6. Okay, so dia kata kat sini 2, kan dia bagi 2. Okay, bawah dia kata sisi sama. So kalau sini tinggi dia 2. Okay, ini dia tak ada bagi, dia tak ada bagi. So kat sini 4. Kalau sini 4, pakai pen hijau Okay, kalau sini 4, sini pun 4, sini 4. So bila segi 4 sama, so automatically sisi ni semua 4. Okay, so ini 4. So bila sini 4, okay, ini silinder, dia punya diameter 4. So kalau separuh 2. Okay, ini 4 dia punya diameter. Okay, so ini separuh silinder. So sini 2. So sini pun 2. So ini 4. Kita nak tahu yang atas ini 6. So ini 6. Okay, 6. Jarak ni dengan jarak ini. So kita nak tahu. So kita guna teorem Pythagoras. Kita nak tahu tengah ini. Kita nak tahu tengah ini. Dia kata ini 1 cm, ini 1 cm. Oh, ada tujuan dia bagi jarak ini. Ini 1 cm. So sini 3, sini 1. Okay, sini 3, sini 1. So atas ni macam mana kita nak stop tengah ni? Okay, nak tahu jarak dia ni. So kalau sini 6, ini 1, ini 1. Bila kita naikkan atas, okay, dia macam ni kan? Okay, so ini 4. Okay, ini 4. Pen warna lain nampak sikit merah lah. So ini 4. Sorry, ini 3. Okay, ini 4. Okay, bila dipecah 2 jadi 3, 1. Kenapa sini 1? 1 ni soalan bagi. So ini 3, 1. So ini 3, kita bawa sampai atas. So ini jadi 3. Jadi nampak tak sini dia bagi 2 ni. So ini 6 kan? So kalau sini 3, sini pun 3. Jadinya sini 3, sini 1. Masa awak nak garis tu, ini 3, ini 3, ini 1. Tengah-tengah. Okey, kita tengok balik Okey, so untuk lukis rajah ini, kat mana kita nak pen kat tengah-tengah ni. So dia dah ada bagi dah jawapan dia. Ini J, ini K. Ini J, ini K yang saya conteng ni So ini J, ini K. Di sini kita pen. So kita tak perlu nak kira teorem Pythagoras, dia dah bagi guide dekat jawapan, dekat dongakkan arah Y. So kita lukis balik. Okey, ini dia kena jarakkan Ini adalah silinder. Yang ini tinggi dia sini 6. Okey, ini 2 cm, 2 cm lukis betul Okey, ini kita teruskan. Okey, kita teruskan. Kita lukis yang ini. Okey, ini 3, ini 1. 3, 1. Ini 3. Sini 3, 3. Mana kita nak pen tengah ni? Awak tengok, ini JK di sini. Di sini. Okey, mana kita nak pen? Ini 3. Ini 3. So dia pen di sini. Okey, bawa ke sini. Yang ini jangan dilukis garis putus-putus ni.
Itu panduan sahaja. Okay, yang ini jangan dilukis. So dia pen di situ. Dia pen di situ. So ini adalah kita punya pandangan daripada depan. Daripada right. So sekarang dia diminta lukis pelan. So bila dia minta pelan, lukislah kat bawah tu dari terlindung dengan saya pula. So kita buat pelan. Kita lukis kat sini lah So kita nampak apa yang kita nampak daripada atas. Apa yang kita nampak daripada atas. So yang kita nampak adalah permukaan hijau ini. Ini yang kita nampak daripada atas. So kita lukis tegak. Guna pembaris, guna ukuran sebenar. Okey. Ini awak kena guna jangka lukis lah. Okey. Dia punya diameter 2. Sebab ini 4. So diameter dia ni 2. Okey, tapi garisan tu jangan dilukis. Okey, dia tak perlu garisan ini. Okey, ini just panduan saya bagi tahu. Okey. So sini 4, jarak ini 2. So ini adalah 6, tengok daripada atas So ini 4. Senang je lukis yang ini. Ini pakai pembaris, yang ini pakai jangka lukis. Besi letak di tengah-tengah. Okey, di tengah-tengah. Lepas tu awak lukis je guna jangka lukis. Okey. Cuma saya nak bagi tahu kat sini, ini kan 6, bawah kan 4. Atas ini 6. Okey. Bawah, dekat bawah tu ada 4. So garisan FG ni, kalau kita buang tiang ni semua, kita buang tiang ni, dia jatuh ke bawah. Dia akan di sini sini 4, dia 6. Atas ni akan jatuh ke bawah hempap ni. So panjang dia akan jadi 6 lah sebab dia jatuh bawah. So dia menutup 4 ini. Bila dia menutup, dia buat garis putus-putus. So sini 4, sini 1 bawah kan. Jadi 1 tu tak tulis sebab dia jatuh ke bawah. So ini pelan. Okey, pelan. So pelan ni lukis dekat yang ruang yang dia bagilah. Lukis kat sini pelan. Dia bentuknya macam ni. Ini tegak. So ini 6. Ini 4 garis putus-putus tu. Okey, ini sini. Ini tepi ni ada cikgu ni. Okey, boleh? So 9 markah. Okey, boleh? Okey, so kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Okey, dia kata kat sini diberi pepejal berbentuk kuboid dengan tapak segi 4 tepat BLKC. Dia kata BLKC ialah tapak, okey, dicantumkan kepada piramid pada satam mencancang BCFM ini. Okay, ini satam mencancang ini masukkan. Okey. Tapak MBLKCD tapak insol ni terletak di atas satam ufuk. Okey, dia kata lukis dengan skala penuh, pelan maksudnya benda yang kita nampak daripada atas. Saya bagi tahu, kalau nak lukis pelan, tiang ni kita buang. Bila tiang ni kita buang, automatically dia akan jatuh ke bawah, dia terkepek. So apa yang kita nampak daripada atas? Okey, yang kita nampak permukaan ini. Senang cerita nak lukis pelan ni, kita lukis dia punya tapak bawah ni dulu. Tapak bawah ni dulu. So tapak bawah lukis ikut ukuran Sekarang dia tak ada bagi ranjang pedas di S tu dia tak ada. Di S tu dia tak ada bagi. Dia tak ada bagi ranjang ini. Jadi awak lukis sahaja. Okey. Garis. So ini 6, ini 4. So pelan kita tengok daripada atas, kita lukis tapak dia ni dulu, yang bawah ni. So sini 6, okey, sini 4. So kalau sini 4, sini 3, berapa jarak ini? So kalau sini 6, sini 6, sini 6. Okey, so sini 6. Okey, 6. 6, kemudian yang kita nampak daripada atas. Okey, ini tapak kita dah lukis. 6, 4, 6. Okey, so sekarang kita nak masukkan ranjang yang ini.
yang biru ni. So ini yang biru. Okey, kemudian awak nampak benda ni, garisan ni dia akan jatuh. Garisan ni dia akan jatuh ke bawah pergi hujung sana. Dia akan jatuh ke bawah pergi. Okey, dia akan jatuh ke bawah pergi hujung sana. Okey. Tegak pula garisan saya. Tak sengit-sengit. Kemudian jangan lupa label. Okey, jangan lupa label. So dia nak pelan, kita tengok daripada atas. So ini A dia single. Ini B, atas ada M, bawah ada B. Okey, atas ada M, bawah ada B. M, B. Atas ada H, bawah ada L. Atas ada H, bawah ada L. Atas ada J, bawah ada K. Atas ada J, bawah ada K. So ini E, F, H. E, F, H. So hujung sana ada D. Okay, so kita dah jawab soalan yang pertama. Okay, so kita tengok soalan yang kedua. Dongakkan gabungan pepejal itu pada satah mencancang. Menegak lagi kita buat yang menegak mencancang ini. Okay, selari dengan LK. Selari dengan LK sebagaimana dilihat daripada Y. Okay. Okay, so dia dah comot. Kita iris dulu lah semua supaya awak tak pening kepala. Pagi-pagi ni macam-macam bunyi. Bunyi suara suami saya, bunyi suara anak saya. Okey, so kita lukis purple. So kita nak jawab nombor 2. Dia nak yang arah Y. So awak bayangkanlah awak letak lampu suluh kat sini. Okey, awak suluh. Jadi permukaan mana yang awak nampak? Yang purple ni. Dan awak nampak yang ini. Okey. So ada garis di sini. Okey. So macam mana kita nak lukis? Okey, lukis yang kita nampak dulu yang bawah yang clear sangat tu. Okey. So ini 3. Ini berapa? Kalau sini 6, sini pun 6. So bawah 6. Okey, kemudian kita nampak sending ini. Sending ini tingginya 4. So kita tarik ke atas ada 4. Okey, dan dia cantum kat ujung sini. Okey, awak ambil pembaris, garis yang terlindung tu buat putus-putus. Dia terlindung dengan kotak depan ni. Okey, dah lukis, jangan lupa label. So dari depan awak nampak J, belakang ada F. J, belakang ada F. K, belakang dia ada C, belakang dia ada D. Garisan ni Garisan ni ada K, C, D. K, C, D. Ini bawah ni ada L, B, A. L, B, A. Yang atas ni ada H dan M. Ada H dan M belakang dia. Okey, yang ini dia tak ada label apa-apa. Atas ada huruf E sahaja. So, nak tahu kita ada tertinggal ke tak, kita check. A, B, L dah. K, H. K, H. Kita padam lah nampak sikit. Okay, kita tengok balik. A, B, L. A, B, L. Okay, K, H. K, H. Sorry, ini K, C, D. K, C, D. H, M. H, M. J, F. J, F. E. E. Ada tak huruf yang kita tak tik? Semua kita dah tik. So, inilah jawapan untuk nombor 2. Ini nombor 1, ini nombor 2. Okey. Okey, kita pergi soalan nombor 3 Okay, soalan nombor 3. Okey, last. Anda tidak dibenarkan menggunakan kertas graf sekali lagi
Okey, dia kata sebuah pepejal berbentuk prisma tegak dicantumkan pada satah tegak EGLK. EGLK. Oh, yang sending ni. Okey. So maklumat semua kena baca sebab ada maklum info kat situ yang kita kena pindahkan pada rajah. Sebuah pepejal lain berbentuk separuh silinder, okey, dengan diameter 4. So dia dah bagi kat sini diameter ni 4. Jadi jarak ini mesti 2. Diameter ini 4, ini 2. Okey. So dia kata lagi dicantumkan kepada prisma itu pada satu satah mencancang 90 darjah. Satah JKL, okey, segitiga ni, dan MNP, JKL, MNP ini dengan ini, okey, ialah keratan rentas seragam prisma. Okey, ini seragam prisma, ada 2 prisma. Tapak EFGH, okey, tapak sebuah segi 4 tepat. Tepi HJ dan EK adalah tegak. Tegak tu maksudnya 90 darjah. EK, ini 90 darjah. Dia bagi maklumat kat situ lah. Okey, sekarang dia kata lukis dengan skala penuh. Skala penuh tu maksudnya ukuran guna pembaris lah. Kalau dia kata 6 cm pembaris awak. Dongakkan pepejal itu pada satah mencancang yang selari. Sekarang kita nak buat satah mencancang. Selari dengan HE. Okey, dilihat daripada arah X. So, daripada arah X, mana kita nampak? Kita nampak permukaan depan ni. Okey, kita nampak permukaan ini. Dan kita nampak permukaan silinder ni separuh. Okey, so kalau kita lukis, tinggi dia sini 5. Okey, bawah 5. Okey, ada silinder lagi 2. Dia punya jari. Okey, so ini 5 lah. So tinggi dia ni, dia ada tinggi kat sini. Sorry, salah. Okey, dia ada tinggi kat sini. Lepas tu separuh je silinder ni. Okey, nak tahu tinggi ni berapa? Sini 6. Ini 5. Okey, ini dia kata 2. So dah tinggi ini 2. Tinggi ni 2. So ini tengah-tengah. Ini 2. Tarik sini. Ini 2. Ini 1 jarak dia. Okey, di tengah-tengah ni. Di tengah-tengah. So ini 2. Ini 5. So ini permukaan. Ada 3 permukaan. 1, 2, 3. So ini rajah dia. Dan jangan lupa label. Kita labelkan dia. Okey. H belakang dia ada G. H belakang dia ada G. E belakang dia ada F. E belakang dia ada F. Ini TS. K depan, belakang tak ada apa-apa. Ini RQ. Atas NP. Ini atas ada M sahaja. Ini ada L, depan ada G. Okay. Ada letak huruf yang kita tak tulis lagi. Okay, so dah complete. So ini jawapan untuk A. Kita tengok B pula. Dongakkan pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan EF, okay, yang dilihat daripada arah Y. So kita nak buat daripada sisi pula. Okay, kita nak buat daripada sisi pula. Padam dulu supaya tak kena kepala. Okay, kita nak tengok daripada arah Y pula. Okay, kita pakai biru lah. Okay, so kita apa yang kita nampak? Kita nampak permukaan ini. Kita nampak permukaan depan silinder ni. Senang cerita inilah ini. Okay, apa lagi kita nampak? Kita tak nampak yang lain. Dia terlindung. Okay, so ambil satah mencancang. Ini satah mencancang daripada arah depan. Ini pun satah mencancang daripada arah sisi ni. Ada tak satah mencancang yang lain? Tak ada.
Jadi kita nak lukis benda ini, kita lukis yang nampak dulu lah. Okay, so dari depan kita nampak garisan NRE. Kita nampak NRE yang kita nampak. PQ bawah, sorry ini E kan, belakang F. PQF. So depan dia. Ini S dengan T ni dia punya depan. Okey, jarak ni kita tahu. Okey, dia kata silinder diameternya 4 cm. 4 cm. So ini 4. Sini 4 diameter dia. Okey. So settle. Okey. Boleh? So itu sahaja untuk perlahan dan lambatkan ulang kaji. Saya harap dapat semak jawapan awak. Okey.